sejahtera, selamat pagi, selamat tengah hari kepada semua yang tengok video ni sekarang. Saya sedang tengok skrin, bukan tengok kamera. Kalau saya tengok kamera, pelik kah? Okay. Jadi, sempena minggu terakhir Speak and Share, kan tajuknya Sacrifice. So, ini adalah salah satu daripada cerita yang kami terima daripada pelajar-pelajar MRSM Tun Muhammad Fuad Stephens. So, dia bilang, ni bukan story lah, tapi pasal how sekolah asrama / MRSM ajar aku untuk jadi orang yang kuat berkorban. Firstly, sekolah asrama ajar aku untuk selalu tipu sunat. Tapi dia tipu untuk berkorban. Okay, kenapa tipu sunat tu dia berkorban? Sebab di sini dia bilang bila dorang macam contohnya kan mau balik outing atau tengah bercall sama parents kau, mesti parents akan tanya satu benda ni. Mana-mana lah budak asrama, mesti parents akan tanya, masih ada duitmu? Gitu. Jadi dia pun terpaksa lah menipu sebab dia nak mau menyusahkan. Sebab parents ni banyak benda sebenarnya dia mau fikir. Mau kasih makan anak dorang, mau bagi duit belanja, mau kerja lagi dengan beban-beban kerja dorang tu. Jadi dia nak mau menyusahkan. Jadi biarpun dia pokai masa tu, dia try, dia belajar, dia MRSM untuk bertahan dan sacrifice dia punya perasaan untuk beli makanan, beli ini, beli itu. Kiranya dia try untuk berjimat, dan kalau pokai pun dia cakap dia masih ada duit. Relatable. Sebagai salah seorang daripada budak asrama, memang benda ni aku rasa semua orang boleh relate. Second, aku berkorban waktu makan dan tidur untuk kerja bila ada waktu terluang. Sebab, yalah, MRSM kita ni kan ambil IB. Jadi, assessmentnya, tugasannya. Tapi kita tak boleh mengelak juga benda tu. Sebab itu tanggungjawab kita sebagai pelajar. Jadi, sebagai pelajar, kita mestilah buat benda tu kan. Walaupun dia penat, tapi dia rasa bersalah juga bila mana dia dapat kasih siap kerja tu. Terutama sekali penghantar cerita ni, dia ada anxiety. Okay, dia ada anxiety. So, memang faham lah orang anxiety ni kan dia macam, even kau baring, kau try mau tidur. Kan kalau macam contoh lah, aku stres. Okay, aku stres bani. Terus kawanku bilang, Rat lah kau van dulu. Janganlah kau buat kerja gini. No, tak boleh guys. Tak boleh. Memang tak boleh. Selagi kerja tu belum siap, memang tak aman lah hidup. Sebab dia macam terngiang-ngiang, tugasan tak siap, nanti aku kena marah, nanti aku kena demerit, nanti aku macam-macam lah, banyak benda yang berlaku di otak kita ni. So, terutama sekali orang penghantar story ni, dia ada jawab. Jadi, fahamkah dia punya beban tu bila ditengok, biasalah BKP kan, Badan Kepimpinan Pelajar, bila ditengok cikgu-cikgu, ditengok lagi oleh kawan-kawan. Jadi, memang ditengok lah adab kerja rumah, tugasan, semua ditengok. Jadi memang dia mesti banyak benda lah dia buat di situ. Lepas tu dia mau jaga reputasi. Third, bila balik rumah untuk cuti, dia akan banyak sacrifice diri, sacrifice masa dan tenaga untuk bantu parents kemas rumah. Anak yang baik. Okay guys, saya I repeat. Dia ni anak yang baik. Tak pastilah lelaki ke perempuan, tapi OMG, okay. Dia bilang biarpun dia bahasakan dirinya sebagai aku, banyak kerja rumah, tapi aku sedar aku jarang di rumah. Dan dia ni anak sulung. Dia anak sulung, ada adik-adik lagi. Mesti dia rasa bertanggung jawab kan. Lepas tu, kan asrama ni kau kasih tinggal rumah. Dia memang kau tak akan membantu di rumah tu. Jadi dia tak boleh jadi macam adik-adik yang lain yang ada orang untuk dia bergantung harap. Lepas tu dia bilang, sebagai anak sulung ni, aku mesti jadi yang lebih baik dan boleh diharap. Okay, kalau aku ni anak bongsu, saya tak faham sangat perasaan anak sulung. Tapi bila saya tengok anak bongsu ni kan selalu kena backup oleh parents. So honestly kalau saya rasa bersalah. Sebab kalau saya kena backup, contohlah saya buat salah tu salah saya. Adik-beradik saya yang abang-abang semua ni, abang-abang, kakak-kakak, kena marah oleh parents saya.
Lepas tu, honestly, kalau saya sebagai seorang bongsu, saya rasa bersalah. Sebab saya tahu itu salah saya. Kenapa dorang yang mau kena marah? Kan, gitu. Jadi, fahamlah bebannya tu. Kalau saya faham perasaannya tu bila dimarah untuk bukan salah kamu. Lepas tu, dia kata, pencerita ni cakap, dia bilang, aku selalu buat part kerja paling banyak dalam kalangan adik-beradik sebab dia nak mau bergaduh dengan adik-beradiknya. Lepas tu, walaupun honestly dia cakap dia sakit hati sebab iyalah, dia buat ini, dia buat itu. Adik-beradiknya semua main phone. Gitu. Dia memang tak suka lah. Lepas tu, tapi dia buat saja sebab dia mau tengok parentsnya tu gembira. Tengok keadaan tu. Lepas tu, dia bilang, adik-beradikku kalau buat kerjaan tak ikhlas. So, tak bersih macam apa yang dia buat. Okay, gitu. Lepas tu, paling last, sekolah asrama, MRSM buat aku belajar berkorban bila buat kerja kumpulan. MRSM ni, atau asrama, saya tak pasti. Tapi, memang honestly, sekolah menengah in general memang banyak buat kerja kumpulan, kerja grup. So, dia kata, bila mana buat kerja kumpulan ni, dia mesti akan lead kerja kumpulan tu dan atau salah seorang daripada orang yang selalu bagi idea. Idenya bercambah-cambah, cepat, macam pokok tauge. Biji kacang hijau kan cepat tumbuh juga jadi tauge, jadi pokok kah tauge? Tak pasti. Okay, tapi begitulah. Jadi bila Pat bagi tugas-tugas ni, dia akan selalu ambil Pat yang paling banyak sebab dia rasa bersalah bila dia menyusahkan orang. Macam dia mau bagi kerja tu kan dia macam okey kan tak. Sebab honestly, bila dalam kerja grup ni, kita mesti akan fikir. Dia punya fikiran dengan aku punya fikiran tak sama. Jadi, aku mesti try tolerate dengan dia. Jadi, apa kata aku ambil banyak kerja daripada dia sikit sebab aku nak mau menyusahkan dia. Gitu. So, asalkan aku ndak rasa aku memberatkan orang lain, aku rela lagi buat kerja banyak. Aku ndak rasa memberatkan orang lain, aku rela buat kerja dan lebih masa. Plus, kualiti kerja lebih baik sebab ideaku biasanya dia capai gitu. Sebab, yalah, kalau bercanggah ide ni kan macam... So, akhir sekali pencerita ni cakap, dia bilang, penat tu memang penat. Kalau bab berkorban ni, tapi bagi aku bila berkorban, aku dapat buat orang lain rasa lebih gembira. Biarpun aku yang tersakiti, gitu. Biarpun dia yang tersakiti, lebih baik bukan orang yang sakit hati pasal aku. Itu yang penting. Bukan penat sekarang, tapi berbaloi di akhirat. And the end. Honestly, ceritanya ni sebenarnya banyak sangat relatable dengan orang-orang asrama. Tapi each people have different backgrounds. So, kita tak boleh compare our life dengan A, C, B, C, C punya life. So, obviously, this is such a really hard thing that happens. Especially di anak sulung. So, itulah. Okay? So, pengajarannya di sini, dia kalau mau berkorban untuk benda yang baik. Try at least, don't menyusahkan orang lain. So, that's it. Bye.